أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan dan melafazkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan taufiknya kita dapat berkumpul dalam satu program, satu majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan beradanya kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan ilmu kepada kita untuk kita menjadi hamba-Nya yang beramal dengan ilmu yang kita pelajari itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tujuan kita mempelajari ilmu adalah untuk mendapat ilmu yang beri manfaat, untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini dapat kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa mengingati Allah, bersyukur ke atas segala nikmat Allah, dan bertakwa dan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan ilmu yang memberi manfaat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung bacaan kita pada suratul Kahfi, ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا صدق الله العظيم. InsyaAllah kita akan lihat pada terjemahan dia. Ayat yang ke-59 Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana penduduk negeri yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah dibinasakan oleh Allah. Bagai-bagai cara Allah Taala binasa negeri yang kaumnya ingkar kepada Nabi ataupun ingkar kepada Rasul yang dihantar, yang diutus ke atas mereka. Ini di antaranya. Dan dalam ayat yang ke-59 Allah Ta'ala berfirman, dan penduduk negeri-negeri yang durhaka itu kami telah binasakan tatkala mereka melakukan kezaliman. yakni kezaliman menolak ajaran Nabi, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah dikatakan kelakuan kezaliman, kelakuan yang dikatakan zalim di dalam Islam, di dalam agama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan mereka. Dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka. Allah Ta'ala tentu masa bagaimana Allah Ta'ala nak timpa satu musibah, satu balak ke atas mereka itu, menyebabkan mereka semua menjadi mati dan semuanya tidak ditinggal oleh Allah walaupun satu orang sekalipun. Tidak ditinggal oleh Allah. Orang yang tidak beriman ni Allah Ta'ala akan hapus mereka, diberi kepada mereka satu azab, satu suara yang begitu kuat, menyebabkan semua mereka menjadi mati dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya negeri-negeri yang durhaka ini dicerita di dalam tafsir, antaranya kaum Ad dan juga kaum Samud. Kaum Ad dan kaum Samud ini adalah mereka berada di negeri yang berhampiran. Yang negeri yang berhampiran. Kaum Samud adalah kaum Nabi Saleh. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud alaihi salam. Dan lainnya daripada kaum mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada mereka ni yang ingkar, yang kufur kepada Allah ni, Allah binasakan semua mengikut cara ataupun balak yang Allah Ta'ala sediakan, berbagai-bagai cara dan berbagai-bagai rupa jenis azab yang Tuhan hantar ke atas mereka. Ini di antaranya Allah Ta'ala cerita sedikit, iaitu terjemahan yang kita baca pada ayat yang ke-59, yang mana Allah Ta'ala cerita bagaimana Allah Ta'ala membinasakan kaum yang terdahulu disebabkan menolaknya mereka ataupun tidak beriman mereka kepada Nabi, kepada Rasul yang diutus ke atas mereka. Baik. Ayat yang ke-60 Allah Ta'ala cerita pula cerita baru, iaitu cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah merupakan Nabi yang dihantar ke atas Bani Israel. Nabi yang dihantar ke atas Bani Israel. Baik. Dan Nabi Musa ni merupakan Rasul. Merupakan seorang Rasul. Merupakan seorang Rasul yang dihantar kepada Bani Israel. Jadi cerita ni tuan-tuan, yang jadi Allah Ta'ala cerita ni, yang mana pada satu hari Nabi Musa AS dia berdiri di hadapan kaumnya. Dia berdiri. Berdiri untuk beri dakwah, untuk beri ucapan
kepada kaum dia, iaitu pada Bani Israel. Maka sedang dia berdiri ni, ada seorang berdiri di kalangan Bani Israel bertanya kepada Musa. Dalam dia menyampaikan ilmu ni, maka ada seorang yang berdiri di kalangan mereka ajukan soalan, ajukan soalan kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa dia soalan dia? Soalan dia kata, siapakah yang paling alim di kalangan Bani Israel? Itu soalan dia. Siapakah wahai Nabi Musa yang paling alim, yang paling tahu di kalangan Bani Israel? Maka Nabi Musa jawab apa? Saya. Qala ana paling alim. Tuan-tuan, tapi kita kena ingat, seorang Nabi dia bercakap, bukan bercakap di atas sombong. Tetapi Allah Ta'ala ingin ajar kepada Nabi Musa, walaupun dia bercakap di atas, bukan di atas kesombongan, tetapi ayat tu orang boleh faham. Sehingga Nabi Musa ni seolah-olah dia jadi orang yang sombong. Ayat dia guna ayat begitu tak? Seolah-olah memberi kesamaran dia seorang Nabi ni ada sikap sombong, perangai kesombongan yang ada dalam diri dia. Itu dia. Maka menyebabkan peristiwa ni berlaku. Ayat 60 ni berlaku ingin mengajar Nabi Musa AS bila mana dia rasa dia tahu. Dia lebih tahu daripada orang lain. Maka Allah Ta'ala perintah Nabi Musa, ini ayat ke-60 ni, Allah Ta'ala perintah supaya pergi cari guru. Seorang guru yang namanya Nabi Khidir AS. Bila dia tahu tu, dia rasa dia tahu, Allah Ta'ala tak akan biar Nabi Musa ni, sehingga dia kena rasa diri dia masih belum tahu. Begitu. Allah Ta'ala nak ajar Nabi Musa ni supaya diri dia ni merasa dia belum lagi ada ilmu yang sebenar. Begitu. Macam mana? Cara dia, Allah Ta'ala perintah dia supaya pergi cari satu orang guru yang namanya Khidir AS. Dan ingatlah satu peristiwa tatkala Nabi Musa berkata kepada temannya. Teman Nabi Musa ni, walaupun dalam ayat ni sebut teman, tetapi para ulama tafsir menyatakan teman di sini dengan makna murid. Teman dengan makna murid. Murid dia, orang yang dikatakan senantiasa mengambil ilmu dengan Nabi Musa. Macam kita lah, ustaz kita kadang-kadang ada jadi murid ustaz-ustaz tertentu contohnya. Kita akan ambil ilmu daripada dia. Sama juga teman dalam ayat ni, iaitu murid Nabi Musa yang senantiasa menimba ilmu kepada Nabi Musa, iaitu namanya Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Kata Nabi Musa AS kepada murid dia. Itu dia. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku tidak akan berhenti, kata dia, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu. Dua laut ni disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan laut pertemuan dua laut, iaitu laut Rum dan laut Farsi. Lautan Rum dan lautan Farsi, iaitu yang ada di sebelah timur pada masa itu. Yang ada di sebelah timur Rum dan timur Parsi lah. Jadi dia berjalan di kawasan lautan itu, dua laut tu, dua lautan Rum dan Farsi. Dia ada pertemuan di antara dua laut. Dicerita dalam ayat ni. Maka apabila Nabi Musa sampai ke pertemuan dua laut tadi, menyebabkan dia berhenti. Tak apalah, cerita dia begitu. Maka kata Nabi Musa, kalau dia tidak bertemu dengan dua laut itu, au amdiya hukuma, au amdiya huquba, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Aku sanggup dia atau buat perjalanan, buat musafir sehingga bertahun-tahun pun tak apa, demi nak bertemu dengan seorang guru yang hebat. Maknanya Nabi Musa ni punya tekun dia, kesungguhan dia nak cari ilmu tu, sehingga sanggup berjalan bertahun-tahun. Begitu tuan-tuan. Maka dia kuatkan jiwa dia, kuatkan fizikal dia,
mentor dia untuk dia berjalan mencari seorang guru untuk menerima ilmu daripada seorang guru. Maka tuan-tuan, perkara yang sama yang dibuat oleh para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, di antara keduanya tuan-tuan, kalau kita lihat dalam sirah, Imam Syafi'i dulu, Bukhari ni selepas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu. Dan tuan-tuan, Imam Bukhari ni adalah bermazhab Syafi'i. Saja nak cerita sebab nak cerita guru ni. Imam Bukhari bermazhab Syafi'i. Tapi tuan-tuan sudah tahu tak, Imam Bukhari ni hadis paling sahih selepas daripada Quran, Imam Bukhari, hadis Bukhari. Tapi ulama kata Imam Bukhari bermazhab Syafi'i. Patutnya bapak hadis tak pakai mazhab dah apa. Bapak orang tu. Tapi kenapa Imam Bukhari pilih mazhab dia sebagai ikutan dia adalah mazhab Imam Syafi'i? Sebab apa tuan-tuan? Kita faham masalah ni. Orang kita ni kadang-kadang dia kata dia pandai hadis ustaz. Tak pandai hadis sekarang tuan-tuan. Orang pandai hadis sekarang tak boleh nak challenge Bukhari punya. Kerana orang yang mahir hadis sekarang ni berhajat kepada hadis Bukhari. Tak ada hadis Bukhari, maknanya memang tak boleh, tak boleh nak pergi. Tuan-tuan, apa Imam Bukhari jawab? Imam Bukhari kata, untuk aku nak faham hadis aku ni, hadis sahih yang aku bawa ni, untuk aku nak faham, aku terpaksa bermazhab Syafi'i. Bahawa aku faham hadis yang aku bawa ni. Waktu baru betul. Ni tak, dia kata tak apa, saya tak perlu mazhab, saya boleh faham dah hadis ni. Imam Bukhari bagi tahu, dia kata nak faham hadis yang aku bawa ni, aku perlu pada mazhab Syafi'i, pada Syafi'i. Kerana dalam mazhab Syafi'i adalah bermazhab berdasar nas hadis dan Al-Quran. Tuan-tuan, kita kena ingat, sebab itu mazhab ni tak sunyi daripada nas Al-Quran dan hadis. Mana tidak guna poket sendiri, faham tak? Imam Syafi'i ni tak ambil lah poket dia sendiri menjadikan satu mazhab, tak ada. Semua dalil, kaedah semuanya berdasar kepada nas Quran dan hadis. Orang-orang yang faham je lah. Macam Bukhari ni dia faham, sebab itu dia bermazhab Syafi'i. Dia faham masalah tu. Baik. Kemudian berkata, katanya Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dia kata, kalau aku tidak bertemu dengan laut, maka aku sanggup berjalan sampai bertemu dua lautan tempat tadi. Sehingga dia kata bertahun-tahun pun tak apa. Sekiranya kalau Allah temukan dua lautan tadi, menggunakan ataupun memakan masa begitu lama. Ayat yang ke-61, maka apabila mereka berdua sampai di tempat pertemuan dua laut itu. Sampai dah dengan izin Allah. Ulama bagi tahu, dengan izin Allah dia sampai di pertemuan laut tadi 2 hari perjalanan. Ulama tafsir kata 2 hari perjalanan dia sudah bertemu, iaitu dua lautan yang dikatakan dua lautan Farsi dan Rum tadi. Dua lautan Farsi dan Rum. Dia bertemu di tempat yang Allah Ta'ala perintah tadi. 2 hari perjalanan. Maka lupalah mereka akan hal ikan itu. Nasiyahu tahuma, lupalah mereka berdua ni, Nabi Musa dengan Yusha, dengan murid dia tu. Akan apa dia lupa? Akan hal ikan yang mereka bawa. Mereka lupa. Itu dia. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lalu ikan itu menggelosor menempuh ke jalan mana menuju ke laut. Menggelosor, ikan tadi menggelosor menempuh jalan ke laut. Maksudnya ikan tadi mencari jalan jatuh ke laut. Sehingga kata murid dia Yusha bin Nun ni, murid Nabi Musa ni, dia kata terlalu aneh cara ikan tadi melompat menuju ke laut tu, terlalu aneh, terlalu pelik lah. Maknanya bukan melompat cara biasa, tidak. Ini semua dengan orang panggil dengan kekuasaan Allah, dengan kerja yang Allah Ta'ala sudah tentu begitu. Dengan ketentuan Allah, kata orang. Yang merupakan lorong di bawah tanah.
Masa dia melompat tadi, fil bahri saraba, yang merupakan lorong di bawah tanah. Maksudnya, menurut hadis Bukhari, berjalanlah Nabi Musa dan temannya dan muridnya manakala sampai di sebuah satu batu besar. Tidurlah mereka berdua, dalam mafhum hadis Bukhari lah. Tidurlah mereka berdua. Nabi Musa ni tertidur, anak murid dia pun tertidur juga. Maka pada ketika itu menggeleporlah ikan ada dalam tu. Dalam baku dia bawa baku. Dalam baku dia ada ikan. Lalu menggelosor masuk ke laut ikan tadi. Setelah mereka berdua bangun daripada tidur, lupalah tempatnya mengingatkan kepadanya tentang ikan itu ada, maknanya dia sedar tuan-tuan. Dia sedar ikan tadi melompat, tapi dengan izin Allah dia lupa perkara tadi. Dia lupa perkara pasal ikan melompat ke laut tu, menyebabkan murid dia tu, murid Nabi Musa yang bawa ikan tu lupa nak bagi tahu. Lupa nak bagi tahu kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan dengan izin Allah, Nabi Musa juga lupa bertanya tentang hal ikan tadi. Boleh faham tak? Nabi Musa biasanya dia tanya semua. Macam cuba cek juga. Macam kita lah. Kita jalan-jalan lah. Bawa makanan, bekalan. Tama-tama boleh ada ikan tu hidup. Tengok cek ikan ada tak kot melompat ke, orang curi. Tapi pada saat dan pada ketika itu, Nabi Musa lupa bertanya Yusha' bin Nun tentang ada ataupun tidak ikan yang mereka bawa dalam baku tadi. Mereka pun menerus perjalanan, tuan-tuan. Menerus perjalanan. Menerus perjalanan ini, sehingga Allah Ta'ala cerita di dalam ayat yang ke-62, setelah mereka melampaui tempat itu, iaitu mereka melepasi tempat itu. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Setelah mereka melampaui tempat itu, yakni mereka melampaui di sini dengan mana melepasi tempat itu, tempat mereka berehat di satu batu yang besar tadi. Berkatalah Nabi Musa kepada temannya, apa dia? Bawalah makan tengah hari kita itu. Mana makan tengah hari? Makan siang ni, makan setengah tafsir kata makan siang. Makan siang di sini makan tengah hari lah. Bawalah makan tengah hari kita, iaitu ikan yang ada dalam baku tu. Tuan-tuan, bawalah buat mari bekalang. Kerana kita ni sudah rasa penat dalam perjalanan kita ni. Maka bawalah untuk kita makan, untuk kita hidang ikan tadi. Maka berkatalah temannya, sesungguhnya mana Nabi Musa kata apa dia? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya kita telah mengalami penat, lelah dalam perjalanan kita ini. Ayat yang ke-63, qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hud. Temannya berkata, yakni muridnya berkata, tahukah apa yang telah terjadi tatkala kita berehat di batu yang besar itu? Dia tanya pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tahukah kamu apa yang berlaku masa kita rehat, masa kita tertidur di satu batu yang besar itu? Sebenarnya, kata murid kepada Nabi Musa, sebenarnya aku lupa akan hal ikan itu. Aku lupa nak cerita. Ikan tadi sebenarnya dia melompat menuju ke laut. Dia melompat menuju ke laut. Dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa, kata dia, wa ma ansani hu illa syaitanu an azkurah. Tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebut halnya, iaitu menyebut hal ikan yang menuju ke laut tadi. Iaitu tidak yang boleh melupakan aku itu kepada untuk menceritakan kepada kamu wahai Musa, melainkan syaitan yang melupakan aku.
Melainkan syaitan yang buat gangguan. Macam kita lah. Kita semayang tuan-tuan. Kita semayang, tiba-tiba kita lupa rakaat. Ulama kata lupa rakaat tu syaitan mari kacau. Ya sebenarnya syaitan mari. Maknanya sehingga kita lupa rakaat. Dalam masalah ni syaitan mari kacau anak murid Nabi Musa, Yusha' bin Nun, menyebabkan dia lupa nak cerita tentang ikan yang bergelosor jatuh ke laut. Sama, benda yang sama. Sebab apa tuan-tuan? Bila dia ingat, ni kerja syaitan, bila dia ingat, maka Nabi Musa tak akan buat perjalanan. Nabi Musa tunggu situ sebab untuk berjumpa dengan guru memang dekat situ. Tempat ikan melompat jatuh tu, Allah Ta'ala sudah ajar dah. Di mana ikan kamu jatuh, di situlah tok-tok guru mu ada. Maknanya tuan guru mu ada situ. Jadi syaitan ni dia nak suruh jadi nak menyusahkan Musa, menyebabkan dia lupakan peristiwa tadi kepada murid Musa. Dia melupakan masalah tadi. Jadi menyebabkan Musa jadi letih, berjalan jauh dah, lepas dah berapa puluh kilometer dah, lepas je. Jadi syaitan macam kita tau. Kita semayang, syaitan nak letihkan kita. Dia lupakan rakaat. Jadi kita kena semayang 5 rakaat. Jadi masa kita habis. Masa kita habis. Gitulah lebih kurangnya, tuan-tuan. Kemudian katanya murid Nabi Musa, kata dia, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan itu telah menggelosor menempuh jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan, yang dengan cara yang pelik. Macam-macam lah. Ada ulama kata bekah dia tu jadi berlubang. Bekah dia bawa baku tu, tiba-tiba baku tu ada lubang daripada bawah. Lubang tu tak tahu daripada mana yang jadi ada lubang tu. Maknanya dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah jadi berlubang. Maknanya barulah ikan tu keluar ikut lubang tadi. Dia bukan bergelosor ikut atas tu, melompat ikut atas, tidak. Dalam tafsir kata yang menakjubkan tadi tu tiba-tiba baku dia tu berlubang. Itu tu. Berlubang kemudian jatuh gelosor ke laut. Begitu. Lebih kurang ni. Tuan-tuan, ini benda yang bila Allah Ta'ala buat keputusan, bila Allah Ta'ala telah tentukan suatu benda berlaku, maka macam-macam mana pun dia akan berlaku. Bila Allah Ta'ala tentukan satu perkara tu. Baik. Ayat yang ke-64, Nabi Musa berkata, itulah yang kita kehendaki. Qala dzalika ma kunna nabghi. Nabi Musa berkata, itulah yang kita kehendaki. Fartadda ala atharihima qasasa. Mereka pun balik semula ke situ dengan menurut jejak mereka. Makna Nabi Musa berkata pada murid dia, itulah yang kita kehendaki. Tempat tadi, tempat yang ikan terjun tu, yang ikan menggelosor turun tu, yang situ yang kita nak. Yang guru kita ada di situ. Mereka pun balik semula tuan-tuan, patah balik perjalanan dia dan menurut jejak mereka, yakni jejak kaki mereka balik. Sehingga mendapati batu yang besar tadi. Sehingga mereka cari semula batu yang mereka duduk rehat tadi. Buat batu yang besar, duduk di batu yang besar yang mereka berehat, kedua-duanya tertidur pada masa mereka sampai di sana. Baik. Lalu mereka dapati, ni, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Lalu mereka dapati seorang dari hamba-hamba kami, yakni Nabi Khidir alaihissalam. Mereka dapatilah, tok guru lah maksudnya. Hamba-hamba kami di sini guru kepada Nabi Musa yang bernama Nabi Khidir alaihissalam, yang telah kami kurniakan kepadanya, kepada Nabi Khidir, rahmat dari kami. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, ilmu ni sebahagian dikatakan rahmat Allah. Sebab bila kita tidak ada rahmat Allah, kita tidak akan dapat ilmu. Sebab itu ulama kata ilmu yang kita dapat ni adalah perantaraan rahmat daripada Allah. Allah wi rahmat kita. Bila Allah wi rahmat pada kita, maka kita mudah nak menerima ilmu dan mendapat ilmu yang luar biasa. Bila rahmat Tuhan banyak tu, maka kita akan dapat ilmu yang luar biasa. Macam mana ilmu yang luar biasa?
ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Khidir alaihissalam, yang tidak diberi kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu dia. Dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu. Yang ini Allah Ta'ala bagi tahu di sini. Dan kami, yakni Allah telah mengajarnya Nabi Khidir alaihissalam sejenis ilmu. Apakah jenis ilmu? Yaitu ilmu laduni. Ilmu laduni, apa ilmu yang bukan di atas pengajian. Ilmu bukan di atas pengajian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mengaji, belum tentu dapat laduni. Ulama kata belum tentu. Kadang-kadang kita dapat apa yang kita belajar ya, atas benda yang kita belajar. Tapi tuan-tuan, ilmu laduni ni kita cari dalam kitab tidak akan dapat. Dia ada satu ilmu yang direct datang daripada Allah. Dia panggil ilmu laduni. Yang direct Allah Ta'ala beri pengetahuan, beri wahyu secara direct, yang menyebabkan dia tahu benda yang akan datang. Sebab itu tuan-tuan, benda ni kalau kita tak faham masalah ni, dia akan jadi fitnah. Macam mana? Ia jadi fitnah. Fitnah bila orang tu dia tahu, contohnya dia tahu benda yang akan datang berlaku, sedangkan Allah Ta'ala kurnia ilmu laduni pada dia. Kita kata Masya Allah, mu ni percaya. Mu ni percaya, mu percaya ke Tok Guru tu? Mu ingat mu, ia Tuhan. Ni orang fitnah Tok Guru. Tuan-tuan, ulama orang tahu ilmu laduni yang sedemikian masih ada lagi Allah Ta'ala ajar sebahagian guru yang ada di zaman sekarang. Tapi tak ramai tuan-tuan guru yang macam ni. Kadang-kadang dia selindung daripada orang. Dia tak menonjol macam kita lah. Dia tak menonjol ngajar di hadapan khalayak ramai. Kadang-kadang dia mengajar tuan-tuan, tapi ada penempatan-penempatan tertentu, hanya dia duduk di situ, sehingga kebanyakan orang tidak mengenali Tok Guru ni. Tapi dia ada ilmu laduni yang Allah ajar pada dia. Dan ulama kata ilmu laduni tak mestinya turun pada Nabi saja. Tak mesti. Bukan mesti dah. Itu kena faham. Ada kalanya Allah Ta'ala ajar ilmu laduni selain daripada Nabi dan Rasul. Tapi itu kira nasib lah. Nasib seseorang. Ada kala nasib dia baik tuan-tuan. Nasib dia orang panggil dia hubungan dia dengan Allah tu baik, maka Allah akan ajar ilmu laduni. Saya pernah dengar satu cerita daripada guru saya. Sebab ilmu laduni tak ada dalam hadis tuan-tuan. Lama tuan-tuan kata saya cerita tak ada berdasar hadis, tak ada berdasar Quran. Memang tak ada dalam Quran sebab ilmu laduni. Ia cerita begitu, apa yang berlaku masa berlaku tu cerita. Jadi nak ambil hadis macam mana? Tak? Ia tak ada dalam hadis sebab peristiwa berlaku tu selepas daripada kewafatan Nabi. Tuan-tuan, jadi hadis ni apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku di zaman Nabi, maka baru ia jadi hadis. Benda yang berlaku selepas daripada Nabi tak boleh kata hadis dah. Dia jadi asarus sahabat, kadang-kadang panggil. Asarus sahabat ni kata-kata sahabat. Lepas tu lepas tabi'i, kalau lepas sahabat dia tabi'i, dia jadi cerita. Dia jadi khabar, apa yang khabar. Jenis cerita, tapi cerita tu sahih. Tapi orang kita ni payah nak faham. Dia nak hadis. Saya tak mahu dengan guru-guru ni, tak mahu. Ada kalanya memang kena daripada guru. Contohnya peristiwa tadi berlaku di zaman Imam Bukhari. Rasulullah pun tidak menyaksi perkara tadi. Macam mana kita nak jadikan hadis benda tu? Sebab itu kita nak faham masalah ni. Sebab itu jadi kadang-kadang dia jadi fitnah setengah-setengah guru. Setengah guru tu dia, saya tak mau cerita lah, ada beberapa hari yang lepas ni ada seorang guru di Malaysia ni tak nak buat live dah. Tuan-tuan tahu tak sebab apa? Dia tak nak buat live dah sebab banyak komen di antara ni. Biasanya kadang-kadang setengah-setengah guru ni dia kata saya ambil daripada guru saya. Ni orang-orang ahli hadis ni pantang tuan-tuan. Siapa dia ahli hadis? Tak apalah, kita tak mau cerita lah, jadi masalah lah. Ahli hadis ni dia tak nak saya ambil daripada guru. Orang yang orang panggil dia tak nampak benda lain, hanya dia nampak hadis dalam hidup dia, maka dia tak akan terima saya ambil daripada guru. Betul ke dia kata? Dan memang benda tu ia jadi betul lah. Sebab berlakunya mungkin selepas daripada Nabi. Perkara tadi, peristiwa tadi berlaku semasa tabi'i, maka dia kena kata ambil daripada guru. Payah tuan-tuan. Kalau nak cerita benda ni jadi panjang cerita. Tak apalah. Yang penting tuan-tuan faham dah masalah tu. Baik. Kemudian tuan-tuan,
kemudian dalam masalah ni menyebabkan Nabi Musa alaihi salam dia berguru dengan Nabi Khidir alaihi salam kerana ilmu laduni yang ada pada Nabi Khidir alaihi salam. Jadi kita faham tak? Nabi Musa ni seorang nabi, seorang rasul, tapi Allah tak beri ilmu laduni. Tapi ilmu Taurat ada pada Nabi Musa. Tuan-tuan, Taurat hanya dikertas dalam tulisan, dalam penulisan saja. Dia tak lebih pada laduni. Okey, baik. Saya nak cerita pasal ilmu laduni. Seorang guru di Indonesia, tuan-tuan. Saya lupa nama dia lah. Yang cerita ni guru saya. Sebab apa? Guru saya ada masa peristiwa tu berlaku. Guru saya daripada Indonesia juga. Rahimahullahu ta'ala. Dia kata peristiwa tu yang berlaku dia ada bersama masa tu. Jadi nak jadi hadis macam mana? Tak boleh kata hadis. Sebab peristiwa tu berlaku 20 tahun yang lepas. Nak jadi hadis macam mana? 20 tahun yang lepas. Dia takkan jadi hadis. Okey, baik. Tuan-tuan, seorang murid mari berjalan jumpa tok guru. Kemudian nak jadi cerita, tok guru ni dia ada ilmu laduni. Tok guru sebelum dia balik, tok guru ambil hadiah, tuan-tuan, bagi hadiah satu-satu. Setiap orang tak sama hadiah. Tuan-tuan, tak sama hadiah. Kemudian orang yang seorang lagi ni dapat kain kapang. Tok guru hadiah kain kapang. Tuan-tuan, yang jadi dok tahu ni sebab dalam buku sah. Hadiah tu dalam buku sah. Macam mana nak tahu kain kafan? Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam perjalanan balik, seorang hamba Allah ni meninggal dunia, tak sampai ke rumah lagi. Meninggal dunia dalam perjalanan. Cek tok guru kain kafan siap dah. Lepas tu dia Tuhan lah. Kalau orang sebab itu tuan-tuan, kita jangan silap faham. Ada orang, ni mu syirik mu ni. Mu percaya ke tok guru mu. Takut kebetulan kot ia hadiah kain kafan. Tapi tuan-tuan, ada ke orang hadiah kain kafan ke orang? Saya mengikut logik pada yang berlaku, yang ada, yang kita maklum lah. Kalau kain kafan ke orang ni kurang adab. Kalau contoh, kalau dia tak mati lah, kalau dia tak meninggal dunia, balik ke rumah tengok kain kafan, orang panggil kurang lah dari segi perhubungan tu, persaudaraan, orang panggil jadi kurang situ. Dari segi akhlak pun jadi kurang. Tapi tuan-tuan, bila orang tengok guru ni beri kain kafan pada fulan bin fulan, jadi orang tak marah pada guru. Orang akan tahu guru ni, orang tahu dia ni seorang Allah Ta'ala beri ilmu laduni pada dia. Tapi orang ahli hadis dia tak terima ilmu laduni ni. Dia kira mu percaya ketuk guru mu syirik. Dia kira kaedah tu. Tu ahli hadis. Kalau mudah cakap kat bahasa sekarang ni, kumpulan Wahabi ya. Kumpulan Wahabi ni ia mensyirikkan orang. Tak boleh kalau kita cakap benda gaib ni, benda kematian, benda tu, sedangkan Allah wiladun ni pun tak boleh juga. Sebab ia kira syirik, benda kamu tahu benda yang gaib, sedangkan manusia tak boleh tahu benda tu. Okey, kita tanya orang Wahabi. Tak apa tak. Kita tanya orang Wahabi, adakah Nabi Musa berguru dengan Khidir? Adakah Khidir syirik? Khidir kan dia ada dalam perjalanan dia pancung kepala budak kanak-kanak yang belum balik, kanak-kanak. Sedangkan Nabi Musa sudah tahu perjalanan kanak ni, masa dia tua kanak-kanak tadi, dia menjadi seorang durhaka pada kedua bapa dia. Sedangkan masa untuk dia nak jadi durhaka tu, panjang lagi masa dia. Dan termasuk perkara tadi, perkara yang orang lain tak tahu. Sedangkan perkara yang gaib ni Allah saja yang tahu. Adakah Nabi Musa syirik? Adakah Nabi Khidir syirik? Jadi seolah-olah kalau kita kata syirik, tuan-tuan, kita mensyirikkan Nabi Khidir, iaitu guru pada Nabi Musa. Kita mensyirikkan dia. Dahsyat tak? Dahsyat. Tapi kita tak perasan. Orang macam ni kita dah nampak dia duk syirik kita sini. Kita dah nampak dia duk mensyirikkan orang awam. Tak. Sesiapa yang mensyirik orang awam yang ada pada ni, kalau kisah cerita yang sama berlaku kepada nabi-nabi terdahulu, maka dengan sendiri dia telah mensyirik nabi-nabi yang sebelum daripada kita. Itu kita kena tahu cerita. Kita bukan kata kita tak boleh nak guna orang mensyirik orang sekarang ni, kemudian kita faham sekarang tak?
Kita kena tahu sekarang ni dan orang sebelum. Kalau dia mensyirikkan orang sekarang ni, kalau orang sebelum ni begitu juga cerita dia, maka dia telah mensyirik orang yang sebelum daripada kita. Tuan-tuan, kalaulah Nabi Khidir syirik, macam mana nak jadi guru? Macam mana Allah Ta'ala perintah Nabi Musa mencari guru yang syirik pada Allah? Masya Allah. Sesat tak? Macam mana Allah Ta'ala kata, wahai Nabi Musa, pergi cari tok guru yang syirik. Siapa dia? Nabi Khidir alaihissalam. Wal'iyadzubillah. Tak ada. Jangan silap faham. Tak. Maka tuan-tuan, dia dalam masalah ni, Nabi Khidir alaihissalam ni, dia tahu benda gaib, benda yang Nabi Musa tak tahu. Itu dia. Baik. Yang mana ilmu itu Allah Ta'ala kata, ilmu yang Allah Ta'ala ajar tu daripada sisi kami. Maksudnya dalam ilmu tu ilmu Allah tu. Allah ajar direct kepada Nabi Khidir alaihissalam. Tuan-tuan, contohlah. Kita nak cakap sikit masalah ni, saya takut silap faham. Nabi Khidir, dia tak akan jadi Tuhan, tuan-tuan. Dia tak akan jadi Tuhan, jangan silap. Ada orang yang faham macam mana, bila seseorang tadi tahu benda yang gaib, bermakna dia Tuhan. Hak ni pun dakwah-dakwaan ni tak kena. Tuan-tuan, dakwah tu tak kena. Contohnya, saya tahu benda gaib. Sebab apa saya tahu benda gaib? Allah Ta'ala ajar laduni pada saya tahu esok apa yang berlaku di Terengganu ni, esok apa ataupun minggu depan tu, apa yang akan berlaku di negeri ni, saya tahu. Tapi mungkin tak cerita ke apa, tak kira lah tu. Tu mungkin ada orang dia tak cerita, ada orang dia cerita. Contoh saja. Lepas tu, bila saya tahu benda yang gaib, adakah saya jadi Tuhan? Tidak. Kalau orang hukum saya jadi Tuhan, itu kaedah dia sudah lari dah. Sebab apa saya kata kaedah lari? Sebab saya tahu ilmu yang gaib bukan daripada diri saya sendiri. Hanya Allah yang ajar ilmu gaib itu pada saya masih berhajat dengan Allah lagi. Bila saya berhajat dengan Allah, saya bukan Tuhan. Allah, dia tahu benda yang gaib. Siapa ajar Allah? Tak ada orang ajar. Maka dia layak jadi Tuhan. Ni, kalau orang Wahabi ada keliru sini, gaib dengan gaib, dia kira, mu jadi Tuhan lah itu. Tak, tanya balik, gaib yang saya tahu, ilmu gaib, ilmu laduni yang saya tahu, siapa ajar pada saya? Allah yang ajar. Saya tak ada Tuhan. Bila saya tahu sendiri, saya menafi ketuhanan, itu baru jadi Tuhan. Contohnya, saya kata saya tahu laduni ni, tak ada siapa ajar, diri saya sendiri tahu, tidak ada orang ajar, itu baru sifat ketuhanan, mengaku jadi Tuhan. Tapi tak betul juga tuan-tuan, kerana mungkin dia tak mengaku kata Allah yang ajar ke dia. Maka dakwaan itu jadi palsu, dakwaan salah. Allah dia tahu benda yang gaib, tiada ada siapa yang ajar Allah. Tiada siapa yang beritahu pada Allah. Maka dia layak jadi Allah, jadi Tuhan yang bersifat kamalah. Jadi kenapa dia tak akan jadi Tuhan? Dia tak akan jadi Tuhan. Tahu benda gaib pun tak jadi Tuhan. Ini Ahlussunnah punya. Wahabi, macam mana Wahabi? Tahu benda gaib, kamu Tuhan. Tu Wahabi. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada orang panggil sakaan-sakaan yang buruk, ataupun menyalah, ataupun dapat ilmu yang menyeleweng, yang tersasar daripada jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu Ta'ala alam. Kita berhenti dulu sini. Kita akan sambung pada masa-masa yang akan datang, bagaimana Allah Ta'ala cerita perjalanan ataupun ilmu Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam. Bagaimana dia nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir akan dicerita pada ayat yang ke-66. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda 'anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.
الله أكبر.